والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك من نفسي فارده إلي عند هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف رحم الله تعالى ونفعنا به في الدنيا والآخرة. آمين. Buku 29 ini berlaku dua sekali. Belum daripada buatan. 29 itu berlaku baru buatan. Kata dan ada nisbah ada di masalah baru masalah benda yang sudah itu kata setengahnya satu prinsip yang utama kata setengahnya tak kira tanda tafsir istilahnya. Kata dan ada pun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan, tak melawani, tak menafikan, tak melawan dua pekerjaan itu. Apa pekerjaan ini? Yang ini nak tafsir dua pekerjaan. Yang pertamanya ketiadaan kesudahan. Dan kerja kedua diketahui dengan tafsir. Jadi nisbah pada ilmu ta'ala dua perkara ini, dua kerjaan ini, mana tahu mana benda yang sudah tak dengan pertamanya ketiadaan Tuhan. Kerja keduanya dengan tafsir. Jadi dua perkara ini tak melawani nisbah ta'ala. Jadi kalau kita nak adu mutanda dua perkara ini, pertama ketiadaan kesudahan. Yang keduanya kita tafsir. Dua perkara ini tak mutanda tak ada masalah lah. Tak tahu ni orang di situ tu. Kata-kata Syekh kita ni. Kursi bahasa ni. Dan ada pun pada ilmu ta'ala. Maka tidak menafikan, tak melawani. Tapi tak berlawanan, tak jadi menafikan, tak melawani. Antara dua pekerjaan. Jadi kita nak bagi ilmu ta'ala, dua pekerjaan ni tak melawani. Tak ada berlawanan. Mana pertama, kalau disebut ta'ala ni, dia ada kesudahan. Benda tak ada kesudahan. Disebut ta'ala. Ataupun tak melawani ilmu ta'ala. Dan dijawab oleh setengah mereka itu. Mereka kata ulama. Jawapan ini. Jawab kata tak melawani. Tak melawani lah. Nisbah mu'ta'ala. Dua pekerjaan ni. Mana pertama, pekerjaan tidak ada kesudahan. Kerja keduanya, tahu tafsir tu. Maka setengah mereka jawab. Ulama jawab tu.
Dan dijawab oleh setengah mereka itu ulama dengan bahasa jawab ni dengan bahasa bara yang tak sudah. Mana misal ada bantu sudah ni seperti nikmat syurga. Nikmat syurga ni tak ada kesudahan, tak ada sub. Dan azab neraka itu dua perkara ni contoh kata benda tak ada kesudahan. Nikmat syurga pun tak ada kesudahan dan azab neraka ada kesudahan. Macam mana kita tahu benda tu? Dia. Tak ada. Dia kata sini diketahui oleh Allah Ta'ala, mana mengetahui Allah Ta'ala nikmat syurga tak ada kesudahan dan azab neraka ada kesudahan, Tuhan tahu kita. Kita tahu akan benda dijadikan dia. Tuhan nak jadi itu dia tahu dah. Banyak mana ke benda tak dah tu. Dengan tafsir. Boleh jadi tu, berbuat tu. Ini kita tahu dah. Dengan tafsir satu persatu ada kesudahan tadi tu. Gila dia jawab saja dah. Lepas tu fikirlah. Betul tak betul masa dia jawab ni. Kita. Kita bilang kita dulu. Dan dijawab oleh setengah mereka itu, mereka itu ulama, dengan bahasa bara yang tak kesudahan. Jadi buat kerjaan ni di antara benda tak kesudahan, dengan tahu tafsir ni tak melawan ni. Disebut Ibn Ta'ala. Baik, macam mana tak melawan ni? Ulama jawab ni. Ulama ni jawab, kata tak melawan ni di sisi Ibn Ta'ala antara tak ada kesudahan, kata tafsir. Jawab lagu mana? Jawabnya, dan dijawab oleh setengah mereka itu ulama dengan bahasa bara yang tak kesudahan. Dia pertama dah. Bahasa bara yang tak kesudahan seperti nikmat syurga. Kita mengalir nikmat syurga tak habis. Dan azab neraka pun tak habis juga. Ada juga. Macam mana Tuhan tahu ni? Macam mana Tuhan tahu nikmat syurga yang tak ada kesudahan dan azab neraka tak ada kesudahan? Macam mana Tuhan tahu tu? Dia jawab sini, dia ketahui oleh Ta'ala, baca Allah telah mengetahui. Allah telah mengetahui nikmat syurga yang tak ada kesudahan, azab neraka tak ada kesudahan ni, Tuhan tahu akan menjadikan dia dengan tafsir. Dia ketahui oleh Ta'ala akan barang yang dijadikan dia bagai itu dengan tafsir. Saya nak buat dia tahu dah tafsir sesuatu benda tu. Nikmat syurga azab neraka ni belum terjadi tu dia tahu dah. Satu-satu banyak mana benda tu. Sebelum lagi bahawa dijadikan dia. Belum dia buat tu, tak. Kalau dah Ta'ala tahu satu persatu. Nikmat syurga azab neraka tu. Itulah jawab ni. Wajah tu lawan ni tu. Dan tiada diketahui akan akhirnya. Kat sini. Dan tiada diketahui akan akhirnya. Akhir nikmat syurga dan neraka tu. Kerana tiada akhirnya likut kita. Ikut dulu. Tuhan dia berharap tu. Ikut mula-mula tu. Dan tiada diketahui akan akhirnya. Akhir nikmat syurga dan azab neraka. Sebab apa? Dua kali tulis tu. Kerana dia ada akhirnya, dia kurung mula-mula tu. Dia berharap tu. Kerana tiada akhirnya, ikut dulu. Baik. Ilat yang kata akhir ni tidak kita Ta'ala kerana tidak ada akhir baginya bagi nikmat syurga dan neraka. Cuma soalan berita pula, kalaulah Allah Ta'ala tidak tahu kesudahan bagi nikmat syurga dan kesudahan azab neraka ni, percaya Tuhan. Tak tahu kesudahan dia. Masa nak jadi tu, masa nak jadikan nikmat syurga neraka, dia tahu. Kesudahan dia tak tahu. Tak cahaya ke situ tu. Itu dia. Baik jawab tu.
Kerana tidak ada akhir baginya, hingga dia ketahui akan tidak ada akhir itu. Jadi, bila pasien ni kat cahaya Allah Ta'ala dah. Jawab dan tiada dinamakan. Dan tiada dinamakan yang demikian itu. Demikian Allah Ta'ala tak tahu akhir itu. Dan tidak namakan yang demikian itu demikian tidak mengetahui ada akhir bagi maksud galat aku tadi. Saya namai jahil. Walaupun Allah Ta'ala di atas sini, walaupun Allah Ta'ala tak mengetahui akhir maksud surga dan akhir azab neraka ni sebab ada akhir. Maka tak jahil situ tu. Sebab apa jahil situ tu? Tu dia. Kata ni. Betul tafsir lah. Kita ibarat kita dulu. Tiada dinamakan yang demikian itu. Demikian tidak mengetahui ada akhir bagi dimaksud azab neraka tadi, jahil. Sebab apa tak berjahil? Sebabnya kerana bahawasa ia Allah. Kerana bahawasa ia Allah mengetahui akan suatu. Kerana bahawasa Allah Ta'ala mengetahui akan suatu dari penikmat syurga dan neraka ni. Kita tahu atas barang mufakkak tu. Atas barang yang ia mufakkak atas hakikatnya. Hakikat banyak-banyak benda tu ya. Tu dia gitu ya. Tak jahil lah. Benda yang ada kesudahan, tak. Tak, dia tahu tu atas hakikat dia. Tak ada sudah. Awal tu tahu. Tak. Mana akhir tak tahu. Sebab ilmu Ta'ala dia mengetahui atas hakikat benda tu. Hakikat benda tak ada akhir lah. Siapa ni? Kerana bahasa ia Allah. Tidak dia kata tak nama kejahil tu. Kerana bahasa sini tidak kata tidak diketahui akan akhirnya tu tak nama kejahil tu Ta'ala. Sebab apa? Kerana tidak itulah. Kerana tu tidak dia kata tak nama kejahil tu. Sebab apa tak nama jahil? Kerana bahasa ia Allah mengetahui akan suatu. Maksud suatu sini ni maksud azab neraka ni, kita tahu ni maksud azab neraka ni, kalau kau tahu atas barang yang mufakkak hakikatnya. Hakikat tak suka. Hakikat banyak-banyak kat situ ni. Gitu. Habis nanti dia dia. Tiap musim ni. Musim jawab tu. Dia musim ni ada ulama jawab. Dia kata bahawasanya dua pekerjaan itu yang tahu dah tu. Benda yang ada kesudahan. So, benda ada kesudahan. So, dan kita ada tafsir. Benda yang tak ada kesudahan ni dah lama tafsir. Jadi dua pekerjaan ni benda yang tak ada kesudahan semacam ni maksud azab neraka. Kerja keduanya tahu dengan tafsir. Dua perkara ni tak lawan ni. Disebut ibu Ta'ala. Itu ayatnya. Benda yang tak ada kesudahan seperti nikmat syurga dan tahu dengan tafsir tu, tahu dengan tafsir satu persatu nikmat syurga tadi tu, tak lawan ni tu disebut ilmu Ta'ala. Dan mana ilmu Ta'ala tak lawan ni. Tadi masalah. Pasal kisah ilmu Ta'ala tadi. Walaupun benda tu tidak ada ujub, tidak ada kita tahu juga situnya. Walaupun tak ada mana tafsir juga. Dua kali tak lawan ni situnya. Sebab apa dia tersebut ni tersapih dah. Ulang katakan sekiranya orang yang mengatakan benda tersebut dari tafsir, aku sapih ke otak dia situnya. Ini dia amat. Depan ni yang di depan tu. Tu dia. Kalau depan ngaji minggu lepas tu, ada ulama yang kata, siapa-siapa yang mengatakan benda yang tidak suk ni dari tafsir, aku sapih ke otak dia situnya. Bodoh ke otak dia situnya. Maka jawab oleh Syekh lain pula situnya. Maka buat kesimpulannya, dua perkara ni tahu
Tak tahu cara tafsir satu-satu dan tak ada kesudahan. Tahu suatu, tahu tak tidak ketiada kesudahan. Benda tak ada kesudahan, salah. Tak Allah tahu cara tafsir tu juga tak melawani situ ni sebuah ilmu ta'ala. Kalau nak atuk nak ada ilmu ta'ala, tak melawani dua perkara tadi tu. Tak tahu cara tafsir tu satu dan tahu cara kesudahan tadi. Tak melawani tu. Sebab apa? Sebab ulama tanggungjawab ni Allah Ta'ala suruh jadikan benda tu. Suruh terjadikan nikmat syurga aku ni, dia tahu dah. Banyak mata satu-satu situ je. Menjadi, bila buat tu, dia tahu cara tafsir satu tu. Dan dia tahu akhir dia. Tak lama jahil tu kata. Sebab Allah Ta'ala mengetahui benda ni atas ikat dia. Dekat tu tak ada sudah lah. Tak lama jahil lah kata. Itu nak ayat. Bahasa buat tu ya. Ada sudah. Dah menjahil. Boy tengah di tepi tu, Allah Ta'ala mengetahui benda yang tersebut ni cara tafsir. Lepas tu ada ulama kata, benda ada kesudahan, tak mustahil kamu kita tafsir. Kita kilahnya. Jadi ada ulama kata, sampai mengatakan, Allah telah mengetahui benda tak ada kesudahan, aku sampai kotak dia tu, saya jawab, ada ulama jawab situnya. Tu dia nak adukan ilmu kita, Allah. Kia pasti dia bagi. Kia ilmu tak ilmu kita ni, tak ada kia lah, pasti lah kia tadi tu. Maka saya jawab, saya kata, dua perkara ni tak ada masalah pada ilmu ta'ala tu. Gitu ya. Tak berlawan ni, tak berlawan ni, tak ada masalah, tak bagi tak berlawan ni, di antara pertamanya, tak ada kesudahan. Nikmat syurga tu. Dan dia tanya tafsir, tak berlawan ni dua tu. Dia sebuah ilmu ta'ala. Berarti, kalau dia sebuah ta'ala agak, dia ada tafsir juga lah situ tu. Tak salah situ. Sebab inkisah ilmu ta'ala. Tapi ulama jawab sini ni, untuk jawab dia, benda yang tak ada kesudahan, nikmat segala lakon ni, dia tahu, dia tafsir belum buat lagi. Boleh jadi dia tahu duk, warna tafsir dia. Tapi tak tahu akhir. Tak tahu akhir dia. Tak tahu jahil. Sebab apa? Sebab Allah ilmu ta'ala mengetahui atas ikat benda tu. Kalau ikat benda lagi betul lah tahu ya. Itu nak ya. Betul lah. Belum buat tahu dia tafsir. Satu-satu. Tak tahu akhir tak mujahid. Sebab dia tahu tak ikat benda. Itulah mau jawab dia. Mula-mula itu jawab situ tu. Ada sub lah. Ada akhir. Jadi sebagaimana kita tak mengetahui Zat Ta'ala, begitu juga tak tahu macam mana kita mengetahui benda yang ada sub tadi. Kita ada kemadah ke ada. Zat Ta'ala kita tak mengetahui hakikat dia ke mana. Maka begitu kita tidak tahu hakikat macam mana kita mengetahui tafsir benda tu. Ada sub tu. Ilmu Ta'ala. Okey. Baik. Cari awak kecil. Dan telah muafakat segala muslimun umat Islam. Muafakat apa? Atas bahawasanya nikmat syurga dan azab kufar dan neraka tu tiada kesudahan baginya. Ittifaq dosa. Ittifaq muslimun, ittifaq umat Islam ni nikmat syurga dan juga azab kufar api neraka ni tak ada kesudahan. Ada subujung dia. Soal kitanya, ibu soal itu kita tafsir ke tidak situ tu ya. Dia. Jawabnya kita tafsir lah. Satu-satu. Bermula Allah Ta'ala itu, Tuhan yang menjadikan dengan ni. Mesti nak pergi bawah ni. Bermula Allah Ta'ala itu, Tuhan yang menjadikan. Allah Ta'ala ni orang yang menjadikan. Lagi ia berkehendak baginya, dia menjadi. Allah Ta'ala ni, dia menjadikan suatu perkara dan dia kehendak buat dia. Tuhan jadikan alam, makhluk ni. Tuhan jadi alam ni, dah sudah dia kehendak. Baik. Bila Tuhan kehendak, Tuhan jadi.
Bermula Allah Ta'ala itu, Tuhan yang menjadikan lagi berkehendak bagi menjadi itu. Bila Allah Ta'ala ni menjadikan suatu dan kehendak jadikan suatu tadi dan tidak tasawur, tak terlintas di otak kita ni. Yang demikian itu, demikian mana? Demikian Allah Ta'ala menjadi dan kehendak menjadi benda itu, melainkan diketahui tafsir lah. Bila Allah Ta'ala ni menjadikan benda suatu perkara, kita kehendak, maka tak terlintas di kita, tak tahu tafsir. Apa kita? Kita nak buat benda tu. Tahu tafsir sesuatu tak? Nak buat rumah kita tu. Tak, nak buat rumah, kita kehendak nak buat rumah. Kita buat rumah kita kan kita pula. Kita tahu tafsir, berapa baku dah guna. Dari kita, ni sebuah kita. Allah Ta'ala lebih lagi lah. Jadi bila Allah Ta'ala dia yang menjadi, dia kehendak menjadi, tak terlintas di hati kita ni, Allah Ta'ala tak tahu tafsir. Mesti dia tahu tafsir situ dia. Berarti yang terlintas di hati kita ni, bila dia kehendak, dia jadi, dia tahu cara satu persatu tafsir. Gitu ya. Ada di sini. Oh, sini berapi tu. Kalau yang nak kerja kita berapi sini. Dia sabar juga. Oh, aku mata. Jadi mereka itu Allah Ta'ala menjadi ini kandung tu. Tak tahu terlintas di otak kita ni. Bila dia kandung nak jadi benda, dia buat. Tak terlintas ke apa? Tak terlintas ke ini, tak tahu dia tafsir. Kurang ni dia. Dan tidak tasawur, tak terlintas di otak kita ni. Yang demikian itu, demikian Allah Ta'ala menjadi dan kandung suatu tu. Melainkan, melainkan taswir kitanya, melainkan taswir kitanya, diketahuinya Allah dan tafsir atas sekalian itu. Malaikat istisna panggil kita. Istisna kita tasawur lah. Terlintas otak kita ni, dia telah kandung, jadi benda tadi, pasti kita mengetahui tafsir benda tu. Gitu. Benda yang terjadi, benda yang Allah nak buat, kandung dulu ni. Benda yang Allah nak buat, dia nak kandung. Benda-benda tu kita kandung nak buat, dia telah buat. Maka terlintas di otak kita ni, tak melainkan kitanya, pasti atau mutakhir tafsir satu persatu dia nak buat. Oh, kita, misal kita lah dah. Kita nak buat rumah kita misalnya. Mestilah kita tulis. Dia ada plan dia tu dah. Batu berapa, kita buat sendiri ni. Ada kita tahu lah berapa tafsir kita buat tadi. Tu ahli kita tu. Ahli mata anda. Dia nak banding lah. Mata anda kita sini. Tak tahu guna buat kita dah. Tu pun dah terkadang. Buat problem pun lebih lana bagi dah. Tu dia. Ilmu kita dah. Buat bajet sikit-sikit dah. Paku nak kena 10 kali. Terkadang lebih 10 kali dah. Dia tak cukup kali dah. Ilmu kita. Ilmu tu hari ni tak nak banding lah. Pasal inkisar. Inkisar nyata satu persatu. Gitu ya. Cuma bahasa sini ni masalah benda tak ada usaha tafsir tak tafsir ya situ yang. Tidak faham depan tinggal dia. Ada ulama kata tahu tafsir, kalau tidak tafsir, duk bala duk pasang lagi. Masuk lagi. Hikayatun. Dan demikian lagi. Diketahuinya Allah juga, pula juga. Dan demikian lagi. Diketahui juga dan mengetahui juga. Mengetahuinya Allah juga. Segala makdum. Benda makdum, dah tak ada ni. Seperti tak Syarikul Bari.
Demikian lagi diketahuinya Allah juga pula tu. Segala makdum, segala tak ada. Benda tak ada pun, benda tak ada pun masuk juga dalam masuk juga taluk ilmu Allah Ta'ala tu. Benda tak ada semacam syarikul bahari tu. Sekutu tu tak ada dah. Tu tahu juga situ tu. Tahu ke mana? Tahu tak ada dah. Demikian lagi dah. Demikian lagi diketahuinya Allah pula juga. Segala makdum, segala benda yang tak ada tu. Benda mustahil lah. Tak ada ni. Berarti demikian lagi sini mana benda makdum pun, benda tak ada pun, kita anut juga ilmu Ta'ala. Tahu tafsir satu-satu dia. Maka kerana inilah, kerana orang mengetahui benda makdum tu, kerana inilah, kerana mengetahui Allah Ta'ala akan benda makdum tu, jadi kafir. Tengok tu. Jadi kufur. Waliyahzubillah. Orang yang berkata, makdum, benda tak ada ni, makdum, tak ada nama syari lah. Buta dan sebagainya. Jadi kufur lah. Waliyahzubillah. Jadi kufur lah orang yang berkata makdum tiada pada makhluk Ta'ala. Siapa yang kata benda yang tak ada ni, benda mustahil ni, dia tak tahu. Kafir situ ni. Tak baik. Siapa yang kata benda makdum, benda tak ada ni, dia tak tahu. Kafir situ ni. Dia macam semula hari. Yang mana makdum ni? Benda yang tak lintas, yang tak kita nyadar, mustahil tu dah. Sekutu Ta'ala. Dia sebut anak lah. Dia sebut malam macam lah. Jadi nak ayatnya, siapa-siapa yang kata, bila benda makdum, masuk dalam ilmu tak juga, maka dia kafir lah. Siapa-siapa yang cekak, benda yang mustahil tak ada ni, dia tak tahu. Itu ayat. Kalau tak ngaji tahu lah. Ini kalau gitulah. Pakai cerita bukan. Kota Rabi' tu. Maka kerana ilah. Kerana benda makdum, ditaluk ilmu tak juga, jadi kufur, walillabillah. Orang yang berkata intikab, makdum tiada pada makhluk Ta'ala. Yang ni tidak masuk dalam tanduk ilmu Ta'ala. Siapa kata benda makdum, tak masuk ke tanduk ilmu Ta'ala, jadi kafir kat porok. Ini ucap semula. Ada kalau itu ikat lagi. Alhamdulillah. Ada dah. Allah Alam lah. Sikit-sikit. Tadi kau ni nak betul lah. Kafir gedok lah. Sebut kafir. Yang kata kafir semakin. Kita bukan. Kita tu kafir. Kafir lah. Betul yang tauhid ni. Sepanas linggo yang ngaji suruh dia kafir semakin. Linggo pun masa kafir lah. Macam yang kita. Hikayatun. Ayah hadis hikayatun satu cerita. Adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni yang tuli. Dia bukan tuli dah, dia berabak tuli situ ya. Sebab ada seorang perempuan ni, dia tanya masalah dia period. Jadi, buat penasib terbaik perempuan tadi, semasa tanya dia ketuk. Berama tu. Dia tanya masalah tu, dia ketuk. Dia berama tadi. Dia ketuk dia besar. Malu dia tu. Jadi, dia tanya soal dia, katanya Hatim, Hakim mula sekali lagi terdengar. Aku tak dengar soal ilmu tadi. Ni ada si malu situ tu. Hakim mula semula soal ilmu, aku tak dengar saat ni. Berapa tu? Dia berkata, nanti dia tak dengar kata tadi. Padahal, ingat dah. Semacam berlaku satu tempat tu cerita tu. So, kata email. Dia baca khutbah, dia ketuk masuk dalam mimbar tu saya. Dah. Kita mimbar ni, dia akan tunggu-tunggu. Tak ada kapur 30 tahun ke 30 tahun tak ingat. Maka tak ada kerbuh lah. Maka tunggu sudah. Tinggal kapur dah. Rasa 15 ke 30 tahun dia klik semula kapur tu. Tu. 30 rasa tak ingat itu.
Balik balik kampung, pergi masuk tanya dia. Kenal lagi tu. Kenal, mek kita tu minggu hari tu. Ha, pergi pula tak balik. Sebab nyaga orang baik. Dia dekat tu memang tempat beramal-amal. Mana kau orang. Apa cerita dia ni dekat sini? Adalah Hatim Al-Asam. Tak kala masuk ia pada negeri Baghdad. Baghdad Sahur dulu tu. Tempat pusat ilmu lah. Maka dikata orang baginya bagi Hatim. Ada di sini di Baghdad lah. Yahudi sangat pandai berhujung. Orang banyak kata bahawa ada di Baghdad ni satu Yahudi yang pandai berhujung. Kalau mana pandai dia telah mengalah ia Yahudi ni akan segala ulama. Ulama-ulama bandar habis kalah. Bila gitu. Maka berkata ia, Hatim Al-Asam, aku melawan. Bukan malu dia. Aku melawan berhujah dengan dia. Biar akulah berhujah dengan dia. Dia ramai ada ulama-ulama kalah, biar akulah berhujah dengan dia. Sombong kami. Itu ni, dia menegakkan agama tu. Aku melawan berhujah dengan dia dengan Yahudi tu. Maka tak kalah hadir Yahudi itu. Bila mari Yahudi tadi, maka bertanya ia Hatim. Maka bertanya ia Yahudi akan Hatim. Daripada apa sesuatu yang diketahui, yang tidak diketahui akan sesuatu tak ada. Jasanya, kita jumpa soalan lah. Bila Hatim terjumpa dengan Hatim, bila Yahudi jumpa Hatim, kita jumpa soalan tu. Ini soalan pertama dia ni. Kita. Maka tak kala hadir Yahudi itu, dia yang disapa Pak Hatim tadi, maka bertanya ia Yahudi akan Hatim. Tanya apa? Pertama, apa sesuatu yang tak diketahui akan sesuatu tak anda. Gapo tak tahu? Yahudi tanya tu. Hatim, gapo kau tak tahu ni? Gapo ke benda yang tu tak tahu? Terbaik. Bahasa gitu lah, benda kecil ya. Apa sesuatu yang tidak diketahui akan dia oleh Ta'ala. So, hal pertamanya, gapo kau tak tahu ni? Yahudi tanya Hatim tadi. So, dan daripada hal kedua tu. Dan daripada apa sesuatu yang tak dapat oleh Ta'ala. Yang tidak dapat oleh Ta'ala. Dan daripada apa sesuatu yang tiada dapat oleh Ta'ala. Gapo hotel tak dapat. Dan tiganya, dan daripada apa sesuatu yang tiada dalam bendaharaan Ta'ala. Tak dapat tak tahulah. Maksudnya. Dan daripada apa sesuatu yang terdapat Ta'ala. Gapo tak dapat. Salah kedua. Salah ketiganya, dan daripada apa sesuatu yang tiada dalam bendaharaan Ta'ala. Gapo tak ada gedung Ta'ala. Gapo ke benda yang tidak ada gedung Ta'ala. Bendahara Ta'ala luar ada. Gapo tak ada gedung Ta'ala. Ada kepaknya, dan daripada apa sesuatu yang ditanya akan dia, yang ditanya akan dia oleh Ta'ala daripada hambanya. Cepat soalan. Daripada apa sesuatu yang ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala pada hambanya. Cepat soalan. Gapo dia tanya hamba ni? Cepat. Daripada sesuatu yang ditanyakan oleh Ta'ala. Gapo dia tanya kita ni? Saya cepat apa yang dia tanya kita? Maka berkata Hatim baginya ke Yahudi tu,
Jikalau aku jawab akan dikau, daripada mereka itu soalan kau tu. Kalau aku jawab soalanmu ni, engkau masuk Islam dah. Kalau aku jawab soalanmu ni, masuk Islam. Kalau aku jawab soalanmu, masuk Islam tak jawab. Habis hari juga. Tak jawab dah. Balah kau kira Wahabi, Wahabi kita Sunnah Jemaah. Tak akan juga, habis hari juga. Ada soal makainya. Tak ada dia tonji gitu deh. Tapi elok dia habis. Kau ni mudah. Maka kata Yahudi, buahkan. Kau sesuai lah. Kalau menjawab soalan aku, kau sesuai. Yahudi. Maka kata hakim, jawab Atim lah. Ada pun yang tiada diketahui oleh itu, syariatnya. Kau tidak tahu syariat dia. Lagu mana ni? Tak tahu ada tu lah. Tak syariat tak ada. Tak tahu ada. Kata ada, ada sebuah syariat dia. Kata ada. Kalau tak ada lah syariat tu, pun tak ada sungguh. Kata ada syariat bagi dia. Sekutu tanda ada, dia tahu. Tahu tak ada lah. Kata ada. Kau ada sekutu dia. Kata ada sekutu dia pula. Mak melawan ni pula cerita. Tak ada lah. Jikalau habis. Ada pun yang tiada diketahui oleh Ta'ala, itu tak syariatnya dan anaknya. Tak. Hak tu tak tahu ni, tak tahu sekutu bagi dia, tak anak bagi dia. Tak tahu mana? Tak tahu ada. Tak tahu ada sekutu bagi dia, tak tahu ada anak bagi dia. Hak dia tahunya, tak ada anak, tak ada sekutu bagi dia. Tak. Ada anak, ada syari, tak tahu ada. Hak dia tahunya, tahu tak ada. Sekutu tak ada. Dan juga anak bagi dia tu tahu tak ada. Jadi hak dia tak tahunya, dia tahu ada anak dan ada sekutu bagi dia. Gitu. Yang ni tafsir dia. Yang ni menghadapi hati, mana kata tak diketahui oleh Ta'ala, syari dan anak dia, yang ni tak diketahui baginya, ada sekutu. Dia. Ya, so tak ada sekutu bagi dia. Tiada yang ni tiada diketahui baginya, bagi Allah, ada sekutu dan ada anak. Dia. Ya, tu tak tahu. Tak diketahui ada sekutu dan ada anak bagi dia. Kalau dia tahunya tidak ada anak dan tidak ada sekutu bagi dia. Ada anak mustahil, tak ada anak sifat kamalah. Ada anak mustahil, tak ada anak sifat kamalah. Ini tukar situ ni. Tadi ni ada tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada anak. Ada anak tu. Ada anak mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada anak. Ada anak sifat kamalah. Bagi dia. Ada anak mustahil. Lam yalid. Tak beranak. Lam yulad. Tak ada beranakan dia. Jadi ada anak mustahil. Tak ada anak sifat kamalah. Ada. Sifat kesempurnaan bertalan tidak ada anak. Masalah. Dan ada pun yang tiada pada orang itu. Hak ada Tuhan ni. Dia ditanya, Hiatim, apakah benda tak ada Tuhan? Artinya jawab, benda yang tidak ada di sisi Ta'ala ni. Benda yang tidak ada di sisi Ta'ala ni, ialah zalim. Zalim tak ada Tuhan zalim ni. Kata sifat zalim, tak ada zalim ni. Maka siapa-siapa yang kata kena zalim, aku full lah situ. Apa Ta'ala ni nyakit aku tak sia-sia.
Orang lain itu tak sembuh, sakit tak sembuh. Zalim Tuhannya. Kufur betul. Jadi kalau tidak ada Tuhan ni, zalim. Dia tak zalim kepada hamba dia. Dia bersifat adil kepada hamba dia. Amat lemah lembut kepada hamba dia. Tak bersifat rasa ke zalim kita. Dan ada pun yang tiada pada Allah itu. Maka iaitu yang tidak ada pada Allah zalim. Sebab apa? Sebab apa zalim tidak ada pada Allah? Sebabnya kerana bahasanya Allah. Kasih kenyang dah. Kena ikut kena bahasa Allah. Kerana bahasa Allah Ta'ala tiada menzalimkan atas suatu. Suatu sedikit pun. Allah Ta'ala tak zalim sedikit pun pada hamba dia. Suatu sedikit pun. Kerana bahasa Allah Ta'ala tidak menzalimkan manusia suatu sedikit pun. Manusia ni tak zalim. Allah Ta'ala tak zalimkan manusia sedikit pun. Bukan manusia berzakat diri sendiri. Biasa semaya, tak semaya. Kalau kita hamba Allah Ta'ala ni, nak habis dia. Tidak habis, zalim lah kita dia. Putar berai seguk lah Pak ni. Tak. Kita kemarin tak. Berai seguk tu. Dia soleh mana. Pak kita lah apa. Ada pun yang tiada dalam bendahara Allah Ta'ala. Ada pun yang tiada dalam bendahara Allah Ta'ala itu. Gapo benda Allah Ta'ala lagi Allah Ta'ala ni. Ada berlaku lagi Allah Ta'ala ni. Gapo tak ada situ ya. Di sini. Dia jawab ni. Dan ada pun yang tiada dalam bendahara Allah Ta'ala itu. Iaitu ialah papo. Papo tak ada lagi Allah Ta'ala. Dalam bendahara Ta'ala tidak ada papo bagi dia. Itu Yahudi tanya tu, gapo kau tidak ada daripada Ta'ala ni? Kau tak ada lagi daripada Ta'ala ni? Apa-apa tak ada situ ya. Miskin tak ada. Apa-apa tak ada lagi daripada Ta'ala. Ada je pun ni kaya berlaku situ. Dari mana? Dari mana yang mengatakan apa ni tak ada lagi daripada Ta'ala. Darinya firman Allah Ta'ala. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya bumi lautan itu kaya. Orang kaya. Dan sekarang kamu itu tak pakai. Bukan pakai tak pakai dah. Kamu semua pakai. Orang tanya aku ni kaya dah kata. Mu ni pakai. Tak sudah hebat dah. Kaya seorang pun pakai juga ikat. Bukan buku berat dah. Ada pun yang ditanya. Ada pun yang ditanyai. Biasa ditanya diminta asalnya kita ada. Ini benda yang minta kita ni. Apa yang minta kita ni? Ia ditanya asalnya. Hakim, apa benda yang minta kepada kita ni? Apa yang minta dari kita hamba ni? Ditanya, demi mana asal dia minta lah. Kita pergi ngaji ke? Kalau ditanya, Hakim, apa benda yang minta kepada kita ni? Kita bergambar tu, apa yang minta kita ni? Pakai sebuah je. Tu kecil. Lebih ngaji lah. Ada pun yang ditanya, yang diminta oleh tanda daripada hambanya itu. Artinya awak benda yang terminta pada hamba ni, apa? Maka itu boleh hutang. Kalau Tuhan minta kita ni, ialah hutang dia. Bagaimana pula? Tak terminta kita hutang dia. Gapa hutang sini? Buat ibadat lah. Kalau Tuhan minta kita ni, buat ibadat. Ibadat sebagai hutang kita. Hutang kita Allah Ta'ala. Dia bayar esok lah. Tu Tuhan minta kita tu. Maka itu memberi hutang. Berarti itu ibadat, kita ibadat semaya pasal ngaji ni, pun hutang Tuhan situ tanya. Dia akan balas, dia akan esok. Tapi mereka tak sedar tak. Malah ibadat situ lah.
Sedar rasa Tuhan minta kita ni buat ibadat dia. Sebagai hutang. Dia minta hutang. Dia bagi hutang kita. Nanti bayar esok ni. Bukan bayar sikit, bayar banyak itu pula. Kalau betul sama kita, dia salih dia. Kalau kita betul Tuhan, bergandu-gandu bayar esok ni. Bukan bayar esok ni, biarkan esok ni. Itu Tuhan minta kita ni. Tapi kita sedar kita pun tak. Malah ibadat pun tolong. Orang yang dia boleh. Kita malah juga ibadat lah. Gitu. Ada pun yang ditanyai dia diminta. Ada pun yang ditanya diminta oleh Allah Ta'ala daripada hamba-Nya, hamba Allah itu, maka iaitu benda yang saya minta dari hamba ni memberi hutang. Sebab apa? Sebab apa kalau minta kita dia bagi hutang dia? Kerana firman-Nya itu dalil lah. Dalil yang mengatakan Allah Ta'ala ni minta kita dia bagi hutang dia. Dalilnya kerana firman-Nya Allah Ta'ala wa aqidullaha qadan hasanah. Wa aqidullaha qadan hasanah artinya memberi hutang olehmu akan Ta'ala atas hutang yang baik. Saya minta kita ni dah bagi hutang yang baik, buat ibadat comel dia situ ni. Saya minta kita hari ni supaya buat ibadat comel dia situ ni. Kalau ibadat comel, besarlah balasan esok ni. Kalau ibadat kena orang, habis itu baik. Maka menamai oleh Ta'ala akan sedekah. Tafsir kata hutang tadi. Maka menamai oleh Ta'ala akan sedekah. Kita sedekah seharian ni. Ibadat sedekah dah. Jadi mana tu yang minta kita ni, kita hutang. Berarti masuk hutang sini, kita sedekah tu masuk hutang juga. Ibadat. Maka menamai oleh Ta'ala akan sedekah. Kita sedekah RM2 pada orang. Sedekah makan dia sebagainya dah. Dan amal orang yang mukmin yang soleh dia. Kita sedekah RM2 kita, sedekah mereka kita sebagainya. Dan amal kita ni, semaya puasa tu. Dan amal orang yang mukmin yang soleh, dia sedekah kepada orang ramai. Dan segala amal dan kita orang mukmin pada Tuhan ni, yang soleh yang baik-baik, yang baik, atas harap akan berjanjinya. Kita sedekah pada orang ramai, kita buat amal ibadat ni, kita harap kita balas. Kita harap janji tanda. Harap kita balas yang baik di kita situ. Kita harap Allah bagi balasan kepada kita. Kita harap kita dihamba tanda. Itu yang baik bagi kita. Akan sebagai atau habis atas harap akan beri janjinya Allah Ta'ala pada pahala tu. Mana kita sedekah, kita buat amal soleh, kita harap tak bagi pahala kita tu. Nak ke pahala tu. Itu dinamakan hutang. Mana kita sedekah sama seria pada orang, sedekah makan dan sebagainya, dari itu amal soleh, jatah harap kita, harap pahala Ta'ala, nama hutang situ tu. Berarti hak kita minta kita ini, buat sedekah, buat amalan, dia dah pakai hutang situ dia. Jadi dekat kecil. Jadi hak kita minta kita ini, dia beri hutang dia. Masuk hutang sini, segala sedekah kita, segala amal kita, jadi kita harap pahala Ta'ala, dia nak pakai hutang Ta'ala situ. Kita hutang kita tak, mana buat amal tu. Buat amal sedekah, kita harap pahala dia nak pakai hutang. Hak kita nak kita itu. Ini ibadat kita tu. Boleh mudah. Di sini kan. Sebab apa? Sebab apa amal sedekah kita, amal kita yang kita harap pahala Ta'ala dinamakan hutang. Sebab apa? Sebabnya kerana dipertaruhkan amal. Kerana dipertaruhkan amal kepada Allah Ta'ala serta pada harap pahala itu dinamakan memperhutangkan. Kita buat ibadat,
kita sedekah ni dinamakan kita berhutang kepada Allah situ. Tidak dia kerana sebab apa nama hutang? Kerana dipertaruhkan. Taruh ni sipir lah, saham dia panggil. Kerana dipertaruhkan amal pada Allah Ta'ala. Pertanian sahih kita lah. Kita buat amal sebagai sahih esok lah. Kerana dipertaruhkan amal kepada Allah serta barang yang harap pahala itu. Kita buat ibadah sebagai saham dan harap pahala dinamakan memperhutangkan Allah Ta'ala. Namakan memperhutangkan. Menamakan kita beri hutang Ta'ala situnya. Maka Islam Yahudi itu pada ketika itu selalu dah. Jual selalu dah. Selalu dah. Kena putih Pak Sa'adah ni selalu dah situ ni. Tidak ayat Allah Ta'ala sih. Hidayah mudah situ ya. Kalau hidayah, ayat diri pun tak dekat situ ya. Itu bimbang takut dah. Hidayah tu penting. Pak Saleh ni jawab betul Islam. Kita lepas sama kita ni jaga-jaga. Pasal apa? Kita tutup di situ. Allah masalin. Ada pun yang tiada di kitab. Sudah. Tak ada putih. Maka Islam dan kata mereka itu kata ulama pada tarikh ilmu dahulu yang takluk ianya sesuatu hingga akhirnya atau yang nyata dengan dia oleh segala makhluk hingga akhir itu isyarat kepada takluk dan qadim Allah. Berarti ilmu ni satu takluk saja ya. Ini takluk dan qadim. Tidak ada suluhi, tidak hadis. Berarti sejak kala lagi. Sejak kala lagi Allah telah mengetahui benda wajib masih harus. Ada kata patut, sejak kala dia tahu benda wajib. Sedih tunai berlaku. Masa belakang ini betul tahu benda tu yang mutalif. Mana dah terang saja saya qadim situ. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa faqna li ta'atika wa tammim tafsirana wa taqabbal